Waalaikumsalam warahmatullahi. Solat yang sebenar, solat yang 13 solat dah tu, itu adalah solat syariat. Solat untuk zahir kita, untuk berjasad kita kan. Kita bersolat tu, kebaikan tu datang kepada kita balik, kita sihat, kita dapat macam belajar menepati waktu kan, berdisiplinkan diri, meningkatkan hubungan kita dengan Allah kan. Solat fardu tu tiang agama. Jadi kita nak menegakkan agama dalam diri kita ni, kita kena bersolat lah. Jadi solat syariat tu memang wajib lah, sebab kita ni orang Islam dan kita ni tak gila, melainkan kalau kita ni gila barulah kita tidak berwajib untuk solat kan pada masa tu. Jadi solat syariat itu adalah sebenar-benar solat lah. Solat syariat, solat yang difardukan ke atas kita, yang baginda Rasulullah naik ke langit, ambil daripada Allah tu kan, daripada 50 menjadi 5 yang kita duk buat sekarang kan. Itu sebenar-benar solat syariat lah, yang bagaimana baginda Rasulullah buat, kemudian sahabat-sahabat ikut, kemudian sampai sekarang kita ikut cara tertib dia tu, daripada niat takbiratul ikram tu sampailah salam tu kan. Itulah sebenar-benar solat yang mana yang kita buat ikut baginda Rasulullah. Itu adalah kita mengerjakan solat, mengerjakan kepaduan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Itu solat lah. Kemudian solat hakikat ni, dia merujuk kepada ingat kita pada Allah. Bila kita ingat kepada Allah, maksudnya kita tak akan berbuat jahat pada diri kita dan kita tak akan menzalimi orang lain lah. Sebab bila kita menzalimi orang, bermaksud kita akan menzalimi diri kita sendiri. Sebab apa yang kita buat, natijah dia akan balik kat kita juga. Jadi solat hakikat ni dia bermula daripada macam ni. Contoh kan, kita selepas kita solat Zuhur kan, start daripada salam, kita buat solat syariat kan. Dah habis salam, start daripada takbir, kita sampailah kita salam, itu solat syariat kita. Habis je salam tu, kita kena duduk dalam ingat pada Allah. Solat kat sini adalah solat hakikat. Yang orang kata bakar ataupun orang kata solat daim, maksudnya kita duduk dalam ingat pada Allah dalam kesedaran sentiasa. Jadi bila kita duduk dalam kesedaran ni, tak adalah kita nak buat jahat. Jadi kita amal ma'ruf nahi mungkar pada diri kita. Jadi bila kita dah boleh amal ma'ruf nahi mungkar pada diri kita ni, jadi kita tu maksudnya kita berada di ihdinas siratal mustaqim, kita berada di jalan yang lurus. Jadi semasa kita solat syariat tadi, kita minta bantuan Allah kan. Kita minta bantuan Allah kan, kita baca Fatihah rukun solat tu kan. Jadi kita minta bantuan Allah supaya kita mampu untuk berbuat. Yang tadi kita masa solat tu kita permintaan dengan Allah. Kan kita minta macam-macam kan. Kita minta Allah Ta'ala sihatkan badan kita kan. Setiap ayat-ayat yang kita baca dalam rukun solat tu kan, dia ada maksud dia. Lepas tu bila kita lepas solat, antara solat Zuhur nak pergi ke solat Asar, nak masuk Asar, itu praktikal kita lah daripada apa yang kita doa dalam solat tadi, apa yang kita minta dengan Allah tadi. Jadi adakah solat kita tu membawa kita ni kepada benda yang betul? Contoh lepas solat Zuhur, kita tadi minta dengan Allah ihdinas siratal mustaqim kan, minta kesihatan, minta benda semua kita minta. Adakah antara Zuhur ke Asar tu, dengan Asar tu kita ada buat jahat? Jadi kalau kita buat jahat kat situ, maksudnya kita ni terpengaruh oleh nafsu kita. Jadi kita kena banyak muhasabah diri, banyak bermujahadah dengan tekad dan yang padu, supaya kita ni boleh buat baik daripada minit ke minit, daripada jam ke jam kan, daripada waktu ke waktu, sehinggalah kita solat Asar. Solat Asar kita minta lagi dengan Allah. Sebab kita ni sebenarnya hakikat adalah la haula wala quwata illa billah. Bila kita tak mampu, kita minta dengan Allah. Jadi Allah akan bantu kita. Tapi
Allah nak tengok juga kan. Kita minta je, tapi adakah kita usaha? Kita dah minta dengan Allah, usaha minta, tapi adakah kita usaha untuk berbuat? Jadi semua tu kita kena nilai dalam diri kita. Dalam solat kita usaha minta, tapi di luar solat tu adakah kita usaha untuk berbuat baik? Adakah kita usaha untuk amal ma'ruf nahi munkar dalam diri kita? Jadi antara masa solat dengan solat itulah yang kita kena sentiasa muhasabah diri, bermujahadah, pasal nekat dan tekad yang padu kan. Dan masa tu kita minta dengan Allah, minta bukan dalam bentuk formal lah. Kalau dalam solat tu kita minta dalam formal kan. Ni kita duduk sambil minum minta, ya Allah bantu aku, ya Allah aku ni macam-macam aku fikir bab dunia ni, ya Allah buanglah keserabutan aku pasal dunia, ya Allah aku dah fikir apa rezeki dah kau berikan, aku dah usaha, kalau dah kau beri aku sejupak, jadikanlah aku ni redha dengan rezekimu yang sejupak kau bagi aku ni, ya Allah. Jadi setiap masa tu kita kena sentiasa bercakap dengan Allah walaupun di luar solat syariat. Jadi itu adalah solat hakikat. Maksudnya kita usaha untuk ingat Allah, usaha untuk merayu Allah. Di luar solat pun kita minta, dan masa yang sama kita usaha untuk tidak berbuat jahat. Tiba-tiba kita rasa terdesak, miskin sangat kan, jadi kita terdesak nak mencuri, nak merompak ke nak apa kan, tapi kita ingat Allah tak suka benda ni. Kena selalu cakap dengan diri kita, kau nak buat apa kan, contoh SB, kau nak buat apa, kau buatlah apa yang saja yang kau nak buat, tapi kau ingat adakah kau ada jawapan untuk kau jawab di hadapan Allah nanti. Jadi setiap benda yang kita nak jawab, nak buat, kita tanya dulu diri kita. Kita tanya diri kita, Allah redha tak benda ni? Engkau ada jawapan tak untuk apa yang kau nak buat ni saat lagi kita nak buat benda tak elok kan. Kau nak buat ni, kau ada jawapan tak nak bagi tahu ke Allah nak jawab apa? Jadi kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Jadi itulah yang dikatakan solat hakikatnya. Sebab hakikat tu maksudnya setiap masa tu kita kena balik kepada Allah. Sebab yang hakiki hanya Allah kan. Yang kekal hanya Allah, yang abadi hanya Allah. Jadi sebab tu kita kena balik kepada Allah. Di dalam solat tu itu adalah rutin, itu adalah formaliti kan. Tapi di luar solat tu adalah praktikal kita, yang kita kena berbuat, yang kita kena usaha setiap masa kan. Jadi kat situ dah nak menuju pada Allah ni memang kena setiap masa kena sebut Allah. Setiap masa kena sebut Allah dalam hati, ingat Allah setiap masa. Sebab tu kita sentiasa kena berdoa kan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik kan. Melayu lah Allah, cakap je ikut bahasa Melayu. Sebab kita bukannya faham bahasa Arab kan, kita pun bukannya mengaji Arab. Jadi kita cakap bahasa kita, Allah ni maha memahami, dan kita kena ingat Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Kita buat ikut mampu kita lah. Kalau kita mampu pergi berguru, pergilah berguru. Kalau kita tak mampu nak buat macam mana, tengoklah kepada kekangan kita macam mana kan. Macam perempuan macam SB ni susah sikit. Kalau lelaki tak apalah, sebab dia langkah panjang sikit kan, boleh pergi, boleh usaha-usahalah kan. Macam tu, InsyaAllah.